sebuah komik bertajuk Puteri Sadong, dihasilkan sebagai usaha untuk menghidupkan semula sejarah dan legenda tempatan melalui media moden. Komik ini mengisahkan Puteri Sadong, seorang figura berani dan berkarisma dalam sejarah Melayu yang melalui pelbagai cabaran dan konflik demi mempertahankan kerajaannya. Cerita ini bukan sahaja menekankan nilai keberanian, kesetiaan dan kebijaksanaan, tetapi juga menonjolkan unsur budaya dan sejarah negeri Kelantan yang kaya dengan tradisi. Cahaya yang Menghilang, sebuah komik bertajuk Puteri Sadong, dihasilkan sebagai usaha untuk menghidupkan semula sejarah dan komik merupakan salah satu medium naratif visual yang amat berkesan dalam menyampaikan cerita, nilai dan budaya kepada pelbagai lapisan pembaca. Penciptaan komik ini didorong oleh keperluan untuk menjadikan sejarah lebih dekat dengan pembaca kontemporari. Komik ini juga direka untuk memupuk minat terhadap sejarah tempatan serta meningkatkan literasi visual dan kritis dalam kalangan pelajar dan masyarakat umum. Seterusnya adalah ciri-ciri. Yang pertama, format digital. Komik e-buku disediakan dalam format digital yang boleh dibaca pada peranti seperti tablet, telefon pintar, komputer reader atau e-reader. Yang kedua, mudah diedit dan dikemas kini. Komik e-buku membolehkan kemas kini atau perubahan dibuat dengan mudah oleh pencipta berbanding dengan komik cetakan memerlukan pengeluaran semula. Yang ketiga, reka bentuk visual yang menarik. E-buku komik pintar menggunakan reka bentuk grafik yang jelas dan menarik dengan warna dan komposisi yang menyokong naratif, menjadikan pengalaman pembaca lebih visual dan mudah difahami. Yang keempat, naratif kontekstual. Naratif tidak hanya menjelaskan dialog tetapi juga memberikan konteks tambahan seperti latar belakang cerita, situasi atau perasaan watak yang membantu pembaca memahami keseluruhan cerita. Beberapa prosedur pembinaan komik menggunakan teknologi AI, khususnya Gemini AI dan Canva. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan komik yang bukan sahaja menarik dari segi visual, tetapi juga menyampaikan nilai moralnya. Bagi yang pertama adalah melalui penentuan atau pemilihan tema dan tajuk. Tema dipilih berdasarkan kandungan yang relevan, misalnya melalui cerita rakyat yang kaya dengan nilai budaya dan moral. Tajuk pula disesuaikan dengan tema dan jalan cerita, seperti cerita Sang Kancil dan Buaya. Canva digunakan untuk membuat mockup tajuk kerana ia menyediakan template profesional dan mudah digunakan untuk menggabungkan teks dan grafik resolusi tinggi. Dua pula adalah melalui pemilihan watak. Contohnya, Puteri Sadong sebagai watak utama yang bijaksana dan berani. Gemini AI digunakan untuk menghasilkan ilustrasi watak dalam pelbagai pos dengan gaya kartun berwarna-warni yang sesuai untuk kanak-kanak. AI membolehkan visual watak dijana dengan cepat, berkesan, konsisten dan berkualiti tinggi berbanding dengan melukis secara manual. Ketiga pula adalah melalui penulisan dialog. Dialog disesuaikan dengan personaliti watak. Gemini AI membantu mencadangkan gaya bahasa yang sesuai, manakala Canva digunakan untuk menambah dialog dalam speech bubble. Keempat pula adalah melalui pembangunan jalan cerita. Jalan cerita pula dibangunkan mengikut struktur klasik, misalnya pengenalan, konflik, klimaks dan penutup. Storyboard pula disediakan menggunakan AI dan Canva untuk memudahkan susunan panel, watak, latar dan dialog sebelum ilustrasi akhir dihasilkan. Yang kelima pula adalah pemilihan latar. Latar cerita dipilih untuk memperkukuh suasana, contohnya gambar hujan hutan tropika ataupun istana. Gemini AI digunakan untuk menghasilkan latar grafik resolusi tinggi, sementara Canva digunakan untuk menggabungkan watak, latar dan dialog dalam satu layout. Hasilnya adalah komik yang menarik, konsisten dan sesuai untuk dicetak atau dijadikan digital. Justifikasi menggunakan penggunaan Gemini AI dan Canva yang pertama adalah generasi ilustrasi resolusi tinggi dengan cepat. Gemini AI mampu menjana watak dan latar dengan kualiti grafik tinggi dalam masa yang singkat. Ini akan menjimatkan masa berbanding dengan melukis manual. Contohnya, watak Puteri Sadong boleh dijana dalam pelbagai bentuk tanpa perlu melukis berulang kali. Selain itu, Gemini AI juga dapat memastikan warna, gaya dan proporsi watak atau latar konsisten sepanjang komik. Ianya penting untuk mengelakkan perbezaan visual yang akan mengganggu aliran cerita dalam komik. Tiga pula adalah kos dan tenaga kerja yang efisien. Ia mengurangkan keperluan untuk pelukis manual atau ilustrator profesional. Gemini AI ini sesuai untuk projek pendidikan, digital storytelling dan juga komik. Seterusnya, justifikasi menggunakan Canva adalah yang pertama, integrasi teks dan visual dengan mudah.
Canva membolehkan penambahan dialog dalam speech bubble dan teks naratif secara intuitif. Ia juga memudahkan layout panel komik menjadi lebih kemas dan profesional. Kedua pula adalah template dan layout yang siap dipakai. Terdapat pelbagai template panel dan storyboard yang sesuai digunakan untuk komik. Ianya mempercepat proses susun atur visual tanpa perlu bermula dari kosong. Ketiga pula adalah pengeditan dan penyesuaian yang mudah. Pengguna boleh mengubah saiz panel, latar, watak, dan warna dengan drag and drop. Ianya sesuai untuk menyesuaikan hasil Gemini AI ke dalam komik akhir. Yang keempat pula adalah keluaran resolusi tinggi dan dalam pelbagai format. Dalam Canva, hasil akhir boleh diekspor sebagai PDF, PNG atau format digital lain. Ianya juga sesuai untuk cetakan, e-book atau platform pembelajaran digital yang lain. Seterusnya adalah aplikasi. E-buku Komik Pintar menggabungkan gambar komik dengan teks naratif yang menjelaskan konteks atau emosi dalam cerita. Naratif ini membantu pembaca memahami jalan cerita watak-watak dengan lebih mendalam, memberikan penerangan yang memperkaya pengalaman membaca. Pendekatan ini mencipta pengalaman membaca yang interaktif di mana teks dan gambar bekerjasama untuk memperjelas cerita dan memberikan penghayatan yang lebih mendalam kepada pembaca. Dengan cara ini, pembaca dapat menikmati pengalaman yang lebih hidup dan bermakna. Antara sumbangan penghasilan komik ini adalah memperkaya pembenaran kata leksikal. Komik Puteri Sakdong memperkenalkan kosakata klasik, budaya dan sastra Melayu seperti istilah istana, adat dan nilai tradisional. Pelajar dapat memahami makna perkataan melalui konteks visual dan juga dialog. Seterusnya dapat meningkatkan kefahaman membaca. Gabungan teks dan ilustrasi membantu pelajar mentafsir makna secara kontekstual. Oleh itu, pelajar lebih mudah mengenal pasti idea utama, urutan peristiwa dan hubungan sebab akibat dalam naratif ini. Seterusnya, dapat menggalakkan pembelajaran secara kontekstual. Bahasa dipersembahkan dalam situasi komunikatif sebenar, seperti perbualan, konflik dan emosi watak yang selaras dengan prinsip pembelajaran yang benar. Seterusnya, dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan juga menulis. Dialog dan komik boleh dijadikan model untuk latihan lakonan, dialog berpasangan ataupun penulisan semula. Seterusnya, mengintegrasikan unsur sastra dan budaya komik yang mana berfungsi sebagai medium pengenalan sastra tradisional dalam bentuk moden. Pelajar bukan sahaja mempelajari bahasa, malah memahami nilai budaya, identiti dan warisan bangsa. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan komik. Yang pertama adalah mengangkat nilai moral dan pengorbanan. Karya ini syarat dengan mesej kesetiaan kepada negara dan keberanian berkorban demi rakyat, bukan kepentingan peribadi. Ia juga mendidik pembaca bahawa amanah perlu dipikul dengan keikhlasan. Yang kedua, pemerkasaan watak wanita ataupun women empowerment. Memecahkan stereotip dengan menonjolkan wanita yang dinilai melalui kebijaksanaan, akal dan budi pekerti, bukan sekadar kecantikan rupa paras. Puteri Sakdong digambarkan sebagai pemimpin yang berjiwa besar. Dan yang ketiga, iaitu pelestarian warisan Melayu. Ia juga berfungsi sebagai medium untuk merakamkan legenda silam agar menjadi teladan kepada generasi kini dan akan datang. Dan ia juga memastikan sejarah tempatan tidak luput di tengah zaman. Dan yang keempat, iaitu estetika bahasa, menggunakan gaya bahasa narasi yang berlapik dan berirama, indah untuk dibaca serta memupuk rasa cinta terhadap sastra. Seterusnya adalah kekurangan komik. Yang pertama adalah halangan bahasa, iaitu kita orang menggunakan dialek Kelantan. Penggunaan dialek tempatan mungkin menyukarkan pembaca dari negeri lain untuk memahami dialog sepenuhnya. Yang kedua, plot cerita yang dipadatkan. Format komik menyebabkan kisah legenda yang panjang perlu diringkaskan, mungkin meninggalkan perincian sejarah tertentu. Yang ketiga, pengakhiran yang abstrak ataupun misteri. Penamat cerita di mana Puteri Sakdong menghilang bagai kampus bersifat metaforik. Mungkin menimbulkan tanda tanya bagi pembaca yang mahukan penamat yang lebih jelas ataupun realistik.